Hai, berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 4 di bawah tajuk 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, jadi untuk pengenalan, kita akan tengok apakah maksud keunggulan. Okey, keunggulan bermaksud sesuatu yang sempurna, sesuatu yang istimewa. Okey, jadi untuk keunggulan Kesultanan Melayu Melaka, kita akan tengok dari segi dua aspek. Aspek pertama adalah sistem pentadbiran dan yang kedua adalah undang-undang. Okay, untuk sistem pentadbiran, untuk Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang lengkap, tersusun, lancar. Ya, dengan adanya sistem yang lengkap, tersusun, segala urusan pentadbiran dapat berjalan dengan lancar. Jadi untuk Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pembesar 4 lipatan. Okay, jadi untuk sistem pembesar 4 lipatan, dia terdiri daripada pembesar berempat selain daripada sultan. Okay, jadi sultan mengurniakan kawasan pegangan kepada pembesar berempat, di mana pembesar berempat boleh memerintah, mempunyai kuasa memerintah dan mentadbir di kawasan yang telah dikurniakan oleh sultan. Okay, antara contoh adalah wilayah, sungai dan juga pulau yang dikurniakan oleh sultan kepada pembesar berempat. Okay, mari kita tengok. Okay, ini adalah hierarki sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okay, jadi kalau kita tengok sultan sebagai ketua dan dibantu oleh pembesar berempat, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Jadi dengan adanya sistem yang tersusun ini dan berhierarki, dia telah menjadikan Melaka ini sebuah kerajaan yang unggul. Okey, jadi apakah peranan sultan? Okey, sultan mengetuai pemerintahan, pada masa yang sama mempunyai kuasa dalam segala aspek, iaitu pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik, agama. Jadi ini adalah struktur bagi pembesar berempat. Okay, bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana merupakan pembesar berempat. Okay, jadi kalau kita tengok pembesar berempat ini dibantu oleh Syah Bandar, bentara, orang kaya, hulu balang, penghulu. Jadi ini telah menyebabkan adanya hierarki yang tersusun dan seterusnya menjadikan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini satu sistem yang sistematik dan menjadikannya unggul. Okey, jadi untuk ini kita akan tengok ada dua peringkat, iaitu peringkat pusat, sistem pentadbiran peringkat jajahan. Jadi untuk sistem pentadbiran peringkat pusat, dia dilaksanakan oleh pembesar berempat, di mana pembesar berempat ini adalah bertanggungjawab untuk membantu sultan dalam urusan pentadbiran di bahagian pusat. Jadi hubungan dan persefahaman antara sultan dengan pembesar adalah sangat penting. Jadi maksudnya di sini hubungan perlulah hubungan dua hala dan bukannya dilakukan oleh satu pihak sahaja. Jadi ini secara tidak langsung dengan adanya hubungan dua hala dan persefahaman ini dapat mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan dapat mengelakkan tindakan yang sewenangnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi pada masa yang sama juga kita akan tengok peranan setiap seorang pembesar berempat. Jadi diketuai oleh bendahara
di mana tugasan dan peranan bendahara adalah sangat penting selepas sultan. Okey, tugas bendahara adalah sebagai ketua pentadbir, ketua turus angkatan tentera, menasihati sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan ketika sultan gering ataupun sultan berada di luar kerajaan. Okay. Seterusnya, ini adalah info tambahan. Okay, bendahara yang paling lama berkhidmat di Kesultanan Melayu Melaka adalah Bendahara Tun Perak, di mana beliau berkhidmat di bawah 4 orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Rakyat Shah, Sultan Mahmud Shah. Okey, jadi kita tengok seterusnya pentadbiran peringkat pusat. Okey, jadi adanya satu sistem kewangan teratur. Jadi selepas kita tengok sistem pentadbiran di bawah tanggungjawab bendahara, kita akan tengok sistem kewangan. Okey, jadi sistem kewangan teratur ini menjadikan urusan perdagangan dan juga segala jenis cukai dan ufti di wilayah taklukan dan naungan ini menjadi lebih tersusun dan teratur. Okey, jadi ini adalah tanggungjawab penghulu bendahari, di mana penghulu bendahari mengurus perbendaharaan secara teratur, dibantu oleh Syah Bandar yang mengutip cukai di pelabuhan dan juga pembesar-pembesar lain yang mengutip cukai di kawasan pegangan masing-masing. Okey, seterusnya kita tengok dari segi keselamatan pula, adanya satu sistem keselamatan yang dapat menjaga keamanan di darat dan juga di laut. Okey, jadi ini adalah tanggungjawab Temenggung, di mana Temenggung menjaga keselamatan kota Melaka itu di bahagian darat. Sementara untuk Laksmana pula adalah Panglima Angkatan Laut Melaka. Ya, jadi Angkatan Laut maksudnya akan menjaga keamanan di bahagian laut. Jadi hasil daripada perbendaharaan disalurkan untuk kepentingan kerajaan. Okey, jadi untuk memberi senjata ketika menghadapi musuh, pada masa yang sama untuk membina istana sekiranya ada kerosakan. Okey, mari kita tengok pentadbiran peringkat jajahan. Okey, pentadbiran peringkat jajahan, pembesar tugasnya, tanggungjawabnya adalah untuk mengurus pentadbiran di bahagian daerah dan kampung, di mana pembesar dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Okey, jadi tanggungjawab pembesar adalah menjaga dan mengekalkan keamanan serta mengutip cukai. Kita akan tengok aspek yang kedua, iaitu undang-undang. Okay. Undang-undang untuk Kesultanan Melayu Melaka ada 2, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Okay, jadi yang ini pertama sekali kita akan tengok Hukum Kanun Melaka. Okay, Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 pasal, di mana dalam Hukum Kanun Melaka dia membincangkan tentang jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Jadi kita tengok 4 aspek yang disebutkan, yang diutamakan di dalam Hukum Kanun Melaka. Okey, ini Hukum Kanun Melaka. Petadakap untuk Hukum Kanun Melaka. Jadi kalau kita tengok tadi ada 4 aspek. Jadi aspek yang pertama adalah jenayah. Okay, dia membincangkan aspek jenayah. Ya. Jadi untuk aspek jenayah, hukuman adalah setimpal terhadap perbuatan jenayah. Maksudnya apa yang dibuat itulah yang dijatuhkan hukumannya. Okay, contoh dalam pasal 5.1, seseorang yang didapati membunuh tanpa pengetahuan raja ataupun pembesar akan dihukum bunuh.
Okey, kemudian dalam fasa 4, hukuman bunuh akan dijatuhkan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memasukkan titah sultan. Yang kedua adalah peranan sultan dan pembesar. Dalam hukum kanun Melaka membincangkan pembesar perlulah arif dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Contoh dalam fasa 1 ada dijelaskan tugas seorang sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Kemudian sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar seperti bendahara dan temenggung. Aspek yang ketiga yang dibincangkan dalam hukum kanun Melaka adalah kekeluargaan. Bagi mewujudkan keharmonian dan menyelesaikan masalah dalam keluarga dan perkahwinan, jadi contohnya dalam fasa 26, pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Tapi sekiranya tidak cukup, memadailah 2 orang sahaja. Kemudian hamba akdi dan wanita tidak boleh jadi saksi dalam satu-satu pernikahan itu. Aspek yang terakhir adalah dari segi ekonomi, di mana peraturan urus niaga yang jelas bagi mengawal perdagangan agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan Islam. Contoh dalam fasa 30, amalan riba adalah diharamkan dalam urusan perniagaan. Kemudian peniaga yang ingin berniaga mestilah seorang yang akil balik, siuman dan melafazkan niat jual beli. Itu untuk hukum kanun Melaka. Seterusnya kita tengok Undang-Undang Laut Melaka. Ini undang-undang ini diusahakan oleh beberapa orang nahkota Melaka pada ketika itu. Antaranya adalah Nahkota Jenal, Nahkota Diri, Nahkota Sahab. Jadi usaha ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah. Jadi dalam Undang-Undang Laut Melaka, dia membincangkan peranan seorang nahkota dalam pelayaran, jenayah di atas kapal dan juga percukaian. Jadi kita tengok 4 aspek ini yang dibicarakan dalam Undang-Undang Laut Melaka. Terusnya mari kita tengok petadakan untuk Undang-Undang Laut Melaka. Untuk Undang-Undang Laut Melaka seperti tadi dibagi tahu ada 4 aspek. Jadi kita tengok dulu peranan nahkota. Jadi arahan dan perintah nahkota ini sebagai ketua di atas kapal harus dipatuhi dalam pelayaran. Kemudian contohnya adalah fasa 13.1, nahkoda diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Kemudian fasa 13.3, nahkota perlu bermesyuarat sekiranya ingin singgah di tempat yang tiada dalam senarai persinggahan. Bagi tujuan untuk mendapatkan persetujuan daripada anggota-anggota di atas kapal. Aspek yang kedua adalah dari segi pelayaran. Yang pertama berkaitan dengan peranan jurumudi, malim, jurubatu. Bagi memastikan pelayaran itu selamat dan lancar. Jurumudi ini adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengendalikan kapal. Malim pula merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menunjuk arah. Untuk jurubatu pula adalah orang yang bertanggungjawab untuk menentukan kedalaman laut. Jadi semua ini memainkan peranan yang penting bagi memastikan kapal yang berlayar ini selamat dan dapat berjalan dengan lancar sampai ke tempat yang ingin disinggah. Jadi contohnya dalam fasa 9 ada menyatakan malim harus arif dalam ilmu pelayaran. Contohnya keadaan ombak, arus, kedudukan bulan dan bintang. Sebab malim ini merupakan orang yang menunjuk arah. Jadi malim yang lalai, yang menyebabkan kapalnya berlaku pelanggaran dan kerosakan akan dijatuhi hukuman bunuh.
Sebab kalau kapal ini berlaku pelanggaran ataupun kerosakan, boleh menyebabkan sesebuah kapal itu karam. Jadi nyawa seseorang itu terancam. Anggota-anggota di atas kapal itu, nyawa mereka banyak bergantung kepada maling. Kes seterusnya untuk jenayah. Perbuatan jenayah seperti mencuri, membunuh, memberontak boleh menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal. Jadi contohnya adalah di dalam pasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh di atas kapal boleh dikenakan hukuman mati. Kemudian aspek terakhir yang dibincangkan adalah percukaian. Jadi kalau kita tengok, percukaian ini ada pelbagai dalam urusan pelayaran bertujuan untuk perdagangan. Jadi cukai perjalanan dan hasil perniagaan merupakan antara contoh cukai yang ada. Jadi contohnya dalam pasal 6.3, nahkoda menentukan cukai atas penumpang, iaitu 1/10 hasil penumpang sekiranya penumpang turun sebelum sampai janjinya. Iaitu contohnya 3 tahun, 3 bulan ataupun 3 hari. Perlu bayar 1/10 hasil penumpang kepada nahkoda. Seterusnya mari kita tengok sebagai rumusan. Sistem pentadbiran dan undang-undang yang ada di Kesultanan Melayu Melaka ini adalah satu sistem yang tersusun. Tujuan sistem pentadbiran ini adalah untuk menjamin sistem pemerintahan dapat berjalan lancar dan cekap. Pada masa yang sama, Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka ini sistematik. Jadi sistematik ini menjadikan KMM ini dapat menjamin keselamatan. Jadi adalah menjadi satu tanggungjawab untuk rakyat mematuhi perintah dan juga undang-undang. Bagi tujuan untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan, seterusnya membawa kepada kemakmuran sebuah negara ataupun kerajaan itu. Baik, jadi cikgu rasa setakat itu siap perkongsian kita pada video kali ini. Jadi seperti biasa, cikgu ada tinggalkan latihan di ruangan deskripsi video. Cikgu harap pelajar boleh cuba untuk membuat bagi menguji pemahaman pelajar. Bye.